假设这个病人的压伤是非常严重的，是属于3级以上，那我们就会提醒他要不要自动召会所谓比较专业的护理师来协助照顾。Misalnya kondisi luka tekannya itu sangat berat, sangat tinggi, misal seperti ini gambar ini tingkat 3, maka sistem akan memberikan pengingat untuk melakukan konsultasi dengan perawat spesialis luka untuk mendukung perawatan klinis yang lebih optimal. 所以从刚刚压伤照护的介绍，我们就可以看到护理过程从评估到所谓的问题的确认，到整个护理措施的介入。Kita dari pengenalan yang di atas kita bisa melihat bahwa dari mulai eh, menentukan luka tekan itu, pelaksanaannya sampai penyelesaiannya kita dapat melihat sistem mencatat semuanya itu. 接下来我们要了解一下机器人在护理方面的应用。Berikutnya kita mau memahami penerapan robot dalam bidang keperawatan pada saat ini. 这里有一个问题，就是机器人一定要长得很像人的样子吗？Ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan. Menurut teman-teman semua, apakah robot harus selalu berbentuk seperti manusia? 那机器人的应用主要可以分成4个大的区块。Penerapan robot dalam keperawatan dapat dibagi dalam 4 aspek utama. 从临床支援，然后照顾者的支持，然后病人沟通，然后以及所谓管理者的应用，好，总共可以分成这4大面向。Ada 4 yang menjadi aspek utamanya itu tenaga medis, pasien dan keluarganya, petugas perawatan, dan manajemen rumah sakit. 在临床人员部分，我们希望它能够支持我们整个在临床照护的流畅度、简便性跟自动化。Dalam aspek yang pertama, kami berharap dapat mendukung di layanan klinis, yaitu dengan meningkatkan kemudahan, kelancaran, otomatis proses setara klinis. 在病人的部分呢，我们希望它能够随时提供资讯，让病人家属可以不用等待。Tentu untuk bagi pasien dan keluarganya, robot ini dapat memfasilitasi komunikasi secara antara keluarga dan pasien dengan tenaga medis, menyediakan informasi real time tanpa perlu menunggu. 那在照顾者的部分，我们也希望他能够提供一些可以专心当做一个照顾能力的部分，然后可以不用接收到太多情绪的影响。Untuk kepada petugas perawat, diharap dapat membantu perawat dalam tugas keperawatan, ya, memungkinkan mereka lebih fokus dalam tugas yang lebih profesional, dan tentunya juga mengurangi risiko cedera kerja dan menghilangkan dampak emosional dalam interaksi langsung dengan pasien. 那在管理者的部分，我们也希望透过机器人来收集一些经营管理的数据。Untuk membantu manajemen rumah sakit, tentu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui analisa data. 我们来看一下，一个机器人需要具备的能力有哪些？Kita mau melihat nih kemampuan yang harus dimiliki oleh robot itu apa saja. 第一个，它必须要有环境的侦测能力，而且要把侦测的结果让机器人去做应变。Robot harus memiliki kemampuan mendeteksi lingkungan serta memberikan umpan balik berdasarkan hasil deteksi untuk menyesuaikan responnya. 再来呢，它也要能够有一些互动的能力。Dan juga selain itu robot ini juga harus dapat berinteraksi. 此外呢，它也要能够有移动的能力。Dan berikutnya harus mempunyai kemampuan untuk mobilitasi. 那我们可以看到呢，现在的机器人大概有这3种分类。Kita bisa melihat ya sekarang ada 3 macam robot yang digunakan saat ini. 第一种是属于那种清洁消毒型的，Pertama robot disinfeksi, 第二种呢比较像是搬运型的机器人， yang kedua robot transportasi atau robot yang bisa ngangkut macam-macam barang yang dibutuhkan. 那第三种就是属于服务型机器人。Yaitu yang ketiga ada robot pelayanan, memberikan pelayanan. 那这3年因为
COVID-19 的关系，其实消毒机器人非常的盛行，很多国内外医院都会采用这个消毒机器人来降低那个环境清洁人员的风险。Dalam seringan dengan pandemi COVID yang 3 tahun terakhir ini, robot disinfeksi sangat populer. Jadi tujuannya banyak rumah sakit dalam luar negeri itu mengembangkan robot ini untuk mengurangi resiko petugas atau pekerja rumah sakit tidak terkontaminasi, terhindar dari virus itu. 那运送型机器人呢，它必须有几个能力，包括它能够自己导航，然后运动那个所谓的行动的安全，甚至于它还可以用条码来扫取拿取物品的机制。Robot transportasi ini harus dilengkapi dengan navigasi untuk memastikan keamanan saat mengantar barang. Juga memiliki manajemen data, pengisian daya otomatis, serta pencegahan infeksi. Kemudian juga harus dapat memindai barcode untuk pengambilan barang dan pengantaran barang secara otomatis. 那在这个所谓服务型机器人呢，它就会比较多的对话功能，那它也会有一个比较大的荧幕，可以做一些互动。Untuk robot layanan berfungsi sebagai chatbot atau robot yang lebih canggih ya, mempunyai layar yang lebih besar, yang digunakan untuk berinteraksi dan menambahkan layanan-layanan yang diberikan di dalam layar tersebut. 那在这个远距医疗的过程中，我们也会利用这个服务型的机器人。那它的头上会有那个所谓的镜头跟收音的装置，那医生可以不用进入到病房内，就可以透过机器人做所谓的诊断跟治疗。Robot pelayanan ini juga merupakan robot telemedis yang digunakan khususnya pada waktu pasien-pasien yang masuk ke dalam ruang isolasi. Jadi pada saat dokter perlu mendiagnosis pasien, dokter tidak perlu sampai ke sana, hanya mengirimkan robot, dan di atas kepala robot itu ada kamera maupun ada mikrofon yang bisa menerima suara dari pasien dan dokter bisa melihat keadaan pasien. 接下来啊，我们要透过影片来看到这个所谓传送型机器人在手术室的运作。Berikut ini saya akan menampilkan video bagaimana robot transportasi itu bekerja di dalam rumah sakit. 那机器人它会透过对环境的辨识能力，闪过一些障碍物。Robot ini dapat mengenal keadaan lingkungan, sehingga ia dapat menghindari rintangan-rintangan yang ada di depannya. 那它也可以有一个所谓比较强的负重能力，来降低护理人员在搬运物品上面的负荷。Dan robot ini juga bisa mengangkat barang yang cukup berat, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga daripada tim medis. 那它也可以透过语音告诉手术室的护理师，器械已经送到他的所谓的手术室。 Dan juga memberikan notifikasi suara kepada perawat untuk menginformasikan bahwa peralatan yang dibutuhkan sudah berhasil dikirim. 虽然影片是中文发音，但大部分的介绍就是我们刚刚所说的。 Walaupun video yang kita tonton ini dalam bahasa Mandarin, tetapi saya sudah memberikan penjelasan cara kerja daripada robot ini. 所以请稍等我一下，我做一下切换哈。 Tunggu sebentar ya, saya akan mempersiapkannya dulu. 像这样一个器械包盘，平均6到7公斤，以一台骨科手术来说，需要6到7个，平均是50公斤左右。平常这些都是护理师要自己搬，现在有人代劳。现在接到一个任务，手术室第1房、第2房、第3房。 机器人从备料室出发，一边走一边播放音乐，告诉大家他正在执勤。不到1分钟的时间，顺利抵达手术房门口。机器人声声呼唤，护理师连忙从手术房中走出来拿手术器材，但机器人的任务还没有结束。开
开刀房旁边的准备室，护理师正忙着准备下一台刀的医疗用具，机器人运来大批物资，帮了个大忙。比如说我一台脑神经外科的脑瘤的手术好了，它一台刀大概4到8小时嘛，中间至少有半小时的时间是可以由他帮我出去做这些的工作，就是很耐操喝用，所以大家都称他癌用啊。如何让医护人员把时间还给病患？那等于说他多的时间，他可以让照护病患，医疗水准跟品质就提升了。研发人员说，这一款机器人整整花了团队2年时间研发，完成之后再花3个月实际投入医院的开刀房动线测试。为了因应这样繁忙的工作环境，还特别在机器人身上装备感应器，遇到障碍物会自动闪避。请借过一下，谢谢。医院的护理师因为有了机器人，负担大为减少，甚至连其他大型医院得知这样的机器人，也来接洽询问。台大医院啊、彰化基督教医院啊，这些等等医学中心也都很有兴趣。科技公司依照医院现阶段需要，以实用取向设计机器人当帮手，创新点子获得医疗业界的共鸣，学术界则有。好，大家有看到刚刚那个影片上面，它其实就是在手术室上面的应用。Kita bisa melihat ya di dalam video ini, robot ini sebenarnya digunakan dalam lebih banyak pada ruangan operasional, ruang operasional. 好，那其实大家在整个机器人的导入，其实在目前少子化的时代是相当重要的。Pemakaian robot di zaman kita ini sebenarnya sangat penting. Apalagi kita ini memasuki era penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran. 因为目前高龄化的状况，我们会发现老人就医的需求上升，但其实已经没有这么多人力去做病人方面的服务。Karena era penuaan, maka kebutuhan medis itu sangat dibutuhkan dan meningkat karena banyaknya jumlah lansia. Sementara tenaga medis di rumah sakit semakin berkurang. 所以医院其实未来势必是要导入部分的机器人来协助医疗服务的部分。Jadi di masa depan rumah sakit benar-benar harus mengadopsi robot untuk mendukung pelayanan medis. 但是如果要导入机器人，其实还有一些问题会需要克服。Namun untuk mengintegrasikan robot ini ke dalam lingkungan rumah sakit, ada beberapa yang harus dihadapi. 主要还是因为价格太高的关系。Salah satunya harga yang masih terlalu tinggi. 如果一台机器人的成本是相当5、6个的人力的成本的话，其实医院自然在投资医院上面会偏低。Kalau misalnya harga satu robot setara dengan memperkerjakan 5-6 orang, maka rumah sakit cenderung enggan berinvestasi menggunakan robot. 再来呢，医院要导入这个所谓机器人服务，还会遇到一个问题，就是动线设计的部分。Masalah berikut yang akan dihadapi kalau ingin menggunakannya adalah tantangan dalam desain jalur operasional robot tersebut. 假设我们从 A 到 B 需要上下楼，或者是乘坐电梯，有时候在机器人的运作上面就会有一些限制。Misalnya robot itu harus berpindah dari titik A ke titik B dan harus melalui tangga atau lift, maka penggunaan tersebut tidak akan optimal. 如果有希望在机器人的效用发挥比较大的功能，其实可能需要打造他们专门使用的电梯或者是专门的动线。Jadi agar robot dapat berfungsi dengan maksimal, maka rumah sakit perlu membangun infrastruktur yang khusus, misalnya lift atau jalur yang digunakan khusus untuk robot. 其实机器人需要的动线不一定是要大的，有时候例如像有一些送餐的电梯，其实就很小。Sebenarnya jalur atau ruangan yang dibutuhkan oleh mereka itu tidak besar. 那像彰基有一个分院，他们在送所谓牙科器械的清消的那个消毒的轨道，就也是架在空中，而且那个运送的容器也是很小。
Seperti ada satu rumah sakit, cabang rumah sakit Changhua Unit Hospital ini ada menggunakan satu ruangan kecil yang tertutup untuk mengangkut set instrumen alat bedah ke dalam ruangan operasinya. Dan ruangan yang digunakan atau jalur yang digunakan itu sangat kecil. 所以未来在智慧医院的设计的时候，其实就可以特别设计一些管道或者是轨道是给机器人使用的。 Jadi waktu saat mendesain rumah sakit yang baru atau rumah sakit yang menggunakan teknologi, maka bisa dipikirkan memberikan ruangan atau jalur yang dapat digunakan oleh robot. 那在动线还没有改造之前，其实现在的机器人如果要应用在医疗领域，其实比较适合放在所谓封闭的空间，例如像是刚刚看到的开刀房。 Jadi sebelum adanya perubahan dalam penggunaan infrastruktur, maka lebih banyak dan lebih baik robot yang digunakan itu di dalam ruangan tertutup. Contohnya di dalam ruangan operasi, seperti yang kita lihat di dalam film atau video tersebut. 或者是像供应中心，就可以拿来运送所谓的盘包或者是器械。 Atau juga tempat ruang pengangkutan, jadi bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang tertentu ataupun alat-alat yang digunakan. 那接下来我们来介绍一下复健治疗上面可以使用的机器人。 Berikutnya saya akan memperkenalkan robot yang digunakan dalam terapi rehabilitasi. 大家可以看到，这个是一个机器手臂， Kita bisa melihat ini di gambar adalah lengan robotik. 它整个呢可以模仿人类的手臂功能，而且可以完成一些自动控制的设置。 Lengan robotik ini dirancang untuk meniru fungsi lengan manusia yang dapat digunakan untuk berbagai tugas. 那它主要呢会焦点在这个所谓的手部跟腕部的动作，来做到所谓抓、握、夹的功能。 Fokus utamanya adalah melakukan gerakan pada pergelangan tangan dan lengan dengan kemampuan meraih, menggenggam, dan mencengkram objek. 那大家可以看到，这是张基的复健机器人。 Kita bisa melihat ini adalah robot rehabilitasi yang ada di Changhua Hospital. 那中间的这个呢是所谓的外骨骼机器人，它可以用在所谓下肢瘫痪或者是中风的病人上面。 Kita lihat di gambar itu ada robot exoskeleton yang digunakan untuk pelatihan berjalan yang dioperasionalkan pada pasien kelumpuhan total atau hemiparesis akibat stroke. 那在左手边这个呢，就是一个在练习行走时候的一个监测的仪器。那同样，它也有一些所谓智能防跌的机制，让整个行走训练更为安全。 Dan juga dilengkapi yang sebelah kiri ya, juga dilengkapi juga sistem pintar pencegah jatuh sehingga pada waktu dilakukan pelatihan dapat dilakukan dengan aman. 那在左手边的这张照片呢，它是一种游戏式的互动体验。那其实很多复健病人在疫情过程也被隔离，但我们可以透过这样子的设备来确认病人的复健状况。 Di sebelah, maaf tadi yang kanan ya, sekarang sebelah kiri itu ada ruangan seperti ruang bermain, ruang game. Jadi pada saat pasien rehabilitasi yang menjalani isolasi, dia dapat tetap melakukan rehabilitasinya. 大家可以看到哈，其实电视上面也是有一个镜头，那病人的头部也可以带一些所谓的感应装置，哈，来方便复健师去了解病人的状况。 Kita bisa melihat ya waktu di atas TV itu ada kamera dan juga di kepala daripada pasien juga ada kamera. Jadi dengan begitu perawat bisa memantau kondisi rehabilitasi pasien dari jarak jauh. 那我们可以看一下这个机器人在长照机构的应用。 Selanjutnya saya akan membagikan pengalaman penggunaan pada saat robot pada long term care. 这也是目前台湾有在使用的。 Saat ini banyak digunakan dan diterapkan di Taiwan.
大家可以看到，这是一所台北的一所长照中心。那大家可以看到这个机器人很小一台。Ini adalah pusat perawatan yang jangka panjang yang ada di Taipei. Robot yang gunakan itu sangat kecil sekali, berukuran kecil. 而这个机器人的高度刚好可以适合这个长者坐着可以看到这个荧幕的这个的高度。Tinggi daripada robot ini sangat pas dengan tingginya lansia yang duduk dalam kondisi duduk untuk melihat layar di robot itu. 那这个机器人呢，可以听从长者的指令去读报纸，或者是让那个长者可以点歌、唱歌。Uniknya robot ini dapat menjalankan perintah sesuai dengan instruksi daripada lansia itu. Misalnya untuk membacakan berita, memutarkan lagu sesuai dengan permintaan pada lansia, dan bisa menyanyikan lagu kepada lansia. 所以这一类的机器人呢，需要具备的是语音辨识的系统以及一个互动的功能。 Jadi robot ini harus dilengkapi dengan sistem pengenalan suara dan fitur interaktif. 这也是我们刚刚提到的，在高龄化跟少子化的状态下，或许我们真的需要透过机器人来做陪伴的这个角色。 Jadi seperti yang saya sebutkan di sebelumnya bahwa peningkatan lansia di era kita ini mungkin saja diperlukan robot-robot seperti ini untuk menemani para lansia. 那右手边这个图呢，跟刚刚在张基看到的复健运动设备很类似，它就是运用这个所谓荧幕播放的方式来介绍长者他适合的运动。 Di sebelah kanan ada TV ini sama seperti yang tadi di atas waktu pasien melakukan rehabilitasi. Nah, ini video ini dapat memberikan kegiatan atau tindakan yang cocok untuk lansia tersebut. 那大家看到的这一只海豹呢，是我前阵子去长照中心看到的宠物机器人。Yang kita lihat di sini ini apa robot yang di gambar ini saya melihatnya waktu saya datang ke satu perawatan jangka panjang, pusat perawatan jangka panjang. 那这个海豹造型的宠物机器人，其实它会随着声音做出一些动作。 Robot ini bisa sesuai dengan suara dan merespon suara dan melakukan berbagai gerakan. 那确实也可以让长照中心的老年人感觉到有被陪伴的感觉。 Dengan adanya robot anjing laut ini, orang tua para lansia ini sepertinya merasakan ditemani, ada temannya. 那接下来呢，我要介绍一款比较新的所谓的宠物机器人。 Berikutnya saya akan menjelaskan salah satu yang terbaru untuk robot fitur binatang pemeliharaan. 那虽然它的等一下的影片介绍呢会是中文，但是大家注意看哦，荧幕上介绍的这个人也不是真的人哦。 Walaupun video ini akan dijelaskan dalam bahasa Mandarin, tapi coba teman-teman perhatikan dengan seksama, wanita video ini sebenarnya dia bukan orang yang sebenarnya. 他是现在最新的人工智慧主播， Dia adalah pembawa acara teknologi buatan. 你可以感受一下他说话的语调跟脸部的表情，会不会让你误会他也是真人呢？ Nanti saudara perhatikan cara dia berbicara dan emosi mukanya itu apakah bisa dibedakan dia itu manusia benaran atau manusia buatan, teknologi buatan. 那我简单介绍一下影片里面所介绍的内容。 Saya akan dengan sederhana menjelaskan apa yang dijelaskan di dalam video ini. 第一个，这种宠物机器人已经具备学习的能力。 Pertama, robot daripada binatang peliharaan ini sudah dapat bisa mempunyai sistem pembelajaran. 他会理解，他所陪伴的人大概的一些所谓的讲话出来的语调，去感受到你的情感，
比如说你现在是快乐的，或者是焦虑的。Sistem pembelajarannya itu adalah respon emosional yang berbasis AI ya, dan dapat mempelajari, memahami interaksi pemiliknya. Apakah pemiliknya itu bahagia, cemas, atau sedih. 然后它也会根据你所提供的互动方式，发展出不同的个性。Dan juga sesuai dengan waktu dan intensitas interaksi, dia bisa memberikan, menunjukkan berbagai emosional juga, berbagai respon emosional juga. 那当你抱着这只宠物机器人的时候，它会用头部或身体有一些轻微的动作来回应你。Pada saat memeluk daripada robot binatang ini, dia akan memberikan respon seperti menggerakkan kepalanya atau mendekatkan badannya kepada muka daripada si pemilik. 甚至于呢，你可以下载它专属的 App 来察觉它的情绪感受。Dan juga bisa mendownload aplikasi apps-nya dengan tujuan melihat emosional daripada binatang ini atau ini Morphling ya. 同样，它也有一个声音系统，可以模仿真实动物的声音，然后跟那个使用者有一个连结。Dan juga punya sistem suara internal mampu meniru suara hewan asli yang mempunyai koneksi yang kuat emosional dengan pemiliknya. 那这一家公司也把这个，因为宠物机器人也是需要充电的，那这个公司也把它的充电小窝做得很像真正的宠物窝这样。Dan tentu ini kan robot ya, dan perlu diisi dengan baterai. Dan kandangnya itu adalah tempat untuk mengisi baterainya. Jadi alat chargernya itu dibuat seperti kandang daripada Morphling ini. 好，所以大家稍等我一下，我切换一下这个所谓的影片，让大家做一个观赏。Tunggu sebentar, saya akan menyalakan video ini untuk kita bisa lihat sama-sama. Top 10 AI 主播 Vanilla，掌握最新台湾、日本流行消息就看 Top 10。欢迎按赞并订阅我们的频道哦。卡西欧计算机株式会社宣布，将于2024年11月7日发售 AI 宠物机器人 Morphling。Morphling 是一款全新概念的 AI 宠物，拥有如同真实动物般可进化的情感能力。什么是 Morphling？Morphling 是一款以心灵陪伴为概念设计的 AI 宠物机器人。通过独特的 AI 技术 ，Morphling 能够识别饲主，并通过互动，如抚摸、拥抱，来回应饲主的爱意，形成400万种以上的个性组合。随着与饲主的接触 ，Morphling 的个性会不断发展，呈现出专属于每个饲主的特别行为，宛如真正的宠物伴随在你左右。Morphling 体积小巧，能轻松放在手掌心。无论大人还是小孩，都会对 Morphling 一见钟情。它不仅仅是一个冷冰冰的机器，而是能够感受生活，在情感上与你贴近的 AI 宠物。Morphling 能够自然而然地激发人们对可爱的直觉反应，这种独特的情感联系使它远超传统的机器人。每个 Morphling 都是独一无二的，因为透过日常与饲主的相处。最后，每个 Morphling 个性也不相同，有的性格活泼，容易开心；有的性格温和，常处于平静、安心的状态。从外观到触感 ，Morphling 设计成能够激发人类本能对可爱的喜爱。它不仅看起来像一只小动物，连动作和声音都让人感到萌动。使用 Morphling 就像养一只真正的宠物，当它在可爱的无线充电鸟巢中充电时，你会看到它像熟睡的小动物一样发出可爱的声音和动作，令人不禁心生怜爱。Morphling 提供银灰与金棕2种配色，简约而不失优雅，完美融入你的日常生活。无论选择一只或成对购买。好，大家有看到刚刚的影片吗？ Teman-teman ada lihat ya video yang tadi ya? 有觉得真的很像养一只真正的宠物在身边吗？ Sepertinya benar-benar sedang mempunyai binatang peliharaan di samping. 那这个是日本公司在去年11月推出的宠物机器人。 Ini adalah perusahaan Jepang tahun lalu baru
mengeluarkannya, baru diterbitkan. 他已经比我在就是上一个介绍那个海报，就是那个海报机器人那个的样子，已经进步非常的多。 Eh, ini sudah sangat berkembang sekali, maksudnya sangat maju sekali dibandingkan dengan robot yang saya jelaskan sebelumnya, itu anjing laut itu. 所以其实我觉得在 AI 迅速发展的现在，哦、对所谓真假的分辨，应该是我们现在的重点。 Jadi dengan berkembangnya AI dengan sangat luar biasa, kita memasuki era di mana kita harus benar-benar dapat membedakan yang benar dan yang tidak benar, maksudnya yang asli dan yang tidak asli. 所以其实我们在现在的学界也开始在讨论所谓 AI 伦理的议题。 Jadi di dalam sekarang ini banyak dibahas mengenai AI. 所以顺带提到的就是，当大家都很努力的在资讯化或者是 AI 化的时候，也必须要注重到同步也需要注重到相对应的，包括伦理或法律的议题。 Tentu dalam waktu kita mengembangkan AI harus juga diperhatikan eh, secara hukumnya atau penggunaannya di dalam penggunaannya harus sesuai dengan hukum. 好，所以刚刚大家有觉得那个 AI 人其实真的还蛮像真人的。 Apakah saudara teman-teman merasakan pembawa acaranya itu wanita itu persis seperti orang yang benar? 那其实，在护理临床上面，呃，回到我们刚刚的问题，就是机器人真的要长得很像人吗？ Kembali ke pertanyaan saya di depan, apakah robot itu harus benar-benar berbentuk seperti manusia? 那大家现在在照片上看到的，这个是也是日本发明的所谓的翻身或者是搬运病人的机器人。 Yang kita lihat di dalam gambar ini juga dikembangkan oleh Jepang. Ini adalah robot yang membantu mengangkat pasien. 那其实我真的是非常期望的是，未来有一些机器人可以协助比较多的所谓医院内的临床照护。 Tentu saya sangat berharap lebih banyak lagi robot yang bisa dikembangkan untuk membantu tenaga medis memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. 那也许未来就会有像图片上的机器人来投入所谓的护理临床照护。 Mungkin saja nanti akan ada lebih banyak robot-robot seperti yang digambar ini yang dapat membantu tenaga medis dalam pelayanan. 那这个是今年2025年国际护理协会 ICN 所发表的护理主题。 Ini adalah salah satu tema yang telah diumumkan oleh Asosiasi Perawat Internasional di tahun 2025 ini. 它的主题叫做“有护理师才有未来”，关怀护理师可以促进经济发展。 Temanya adalah ada perawat baru ada masa depan. Kepedulian terhadap perawat mendorong pertumbuhan ekonomi. 其实这个主题就展现了，如果我们对护理有一些策略性的投资，其实可以带来显著的经济跟社会效益。 Di sini kita bisa melihat bahwa kalau ada berfokus pada kesejahteraan dan kesehatan para perawat, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 那在这个基础上面，2025年又把这个主题的重点变成是护理师的健康福祉。 Dan dengan adanya tema ini, maka merambatlah kepada yang tadi saya katakan bahwa peningkatan kesehatan perawat pun juga harus diperhatikan. 所以从2025年延续2024年的主题上面，我们可以知道，其实在资讯化的投入，它后面所创造的经济跟社会效益是非常的大的。 Jadi dengan adanya investasi yang lebih strategis dalam keperawatan akan memberikan manfaat ekonomi yang sangat signifikan. 所以从刚刚类似像搬运机器人啊，其实它也是在提供所谓临床护理照护的一部分。 Dan seperti robot tadi yang mengangkat pasien itu juga akan memberikan kesejahteraan
kepada perawat. 包括刚刚所介绍的一些护理过程的资讯化，其实后面都它的背后其实都带来很大的经济效益。Dan juga akan meningkatkan kualitas layanan kesehatannya. Tentu yang tadi saya jelaskan, sistem teknologi itu juga dapat membantu mendorong kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. 以上是我今天的分享，留一些时间让大家对于资讯系统如果有一些问题，可以做一些提问。 Ini adalah yang telah saya bagikan kepada teman-teman semua. Saya memberikan sedikit waktu untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. 好，谢谢大家。 Terima kasih. Baik, terima kasih. Thank you very much for Miss Lee for the lecture. Ada yang mau bertanya ini silakan, bisa di Pak Dev sudah menyampaikan, bisa ditulis di chat atau bisa langsung raise hand ya. Ya. Silakan. Atau mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya bertanya dulu nggih. Ya, ya, Silakan, Bu. ya. Saya bahasa Indonesia aja ya Pak Dev, jadi lebih mudah mentranslate-nya. Iya, silakan. Baik, saya ada dua pertanyaan, Miss Lee. Yang pertama adalah tadi kan sudah dijelaskan sangat maju sekali ya, sangat advance sekali untuk sistem informasi yang terkait dengan keperawatan yang ada di rumah sakit. Mungkin bisa sedikit diceritakan pada saat awal pengembangan itu bagaimana peran perawat di dalam proses pengembangannya. Itu yang pertama. Kemudian tadi kan juga ada beberapa yang sudah diimplementasikan atau diaplikasikan ya. Jadi mungkin juga bisa diceritakan pengalaman pasien saat mereka mendapatkan sistem informasi yang sudah diaplikasikan tersebut bagaimana begitu. Mungkin sambil yang lain kalau ada pertanyaan silahkan. 李老师，刚才我们已经分享了，我们张机已经用了这个资讯管理的这个系统，然后它有两个问题，第一个，刚刚开始做的时候，护理师的一些的参与是怎么样，才能把这个建造好。然后第二个问题就是说，建造好之后，病人的感受是怎么样？就这两个问题。好，那第一个问题是护理师的参与哈。第一个初期我们会建立一个所谓的专案小组，包括由督导长，然后护理长，甚至有时候会加入临床护理师，然后一起来讨论需求。第一阶段。 Pertama, waktu pengembangan kita mengumpulkan kepala perawat dan juga caretaker ya, yang di dalam ruangan pasien itu kita mengambil informasi dari mereka, kebutuhan yang mereka butuhkan, masalah yang mereka hadapi. 那第二阶段就会加入，当我们的需求确认之后，第二阶段就会加入资讯部的人员来参与讨论。 Kemudian yang kedua, setelah kita mengenal masalah dan kebutuhan mereka, kita memasukkan ke dalam tim kami itu pihak orang yang teknik informatika, jadi bagian pembuatan softwarenya gitu, sistemnya. 那资讯部的人员，这个阶段最有挑战性，因为资讯部人员使用的语言跟护理师的想法常常都会有落差。 Tahap ini sangat penuh tantangan karena bahasa yang digunakan oleh teknisi dan bahasa yang digunakan oleh perawat itu kadang tidak pas atau tidak satu level. 所以这段时间会花最久。 Jadi ini satu masa yang sangat panjang untuk menyamakan konsep pemikirannya. 那接下来就会进入所谓的系统设计。 Dan berikutnya setelah ada konsepnya sama, pemikirannya sama, kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, masuk kepada perencanaan untuk pengembangan sistem. 系统设计完成之后，会进入所谓的第四阶段，就是临床测试。 Setelah sistem dikembangkan,
tahap ketiga, masuk ke tahap yang keempat, aplikasi di dalam pemakaian. 临床测试的时候会先从小单位开始，再扩到所有的护理单位。 Pada saat melakukan aplikasi, kita melakukan pencobaan pada satu area tertentu, jadi lingkup kecil. Setelah semuanya eh, dilakukan dengan baik, baru dikembangkan ke area yang lebih besar. 那测试后会还有一个阶段，就是属于侦错的部分，包括可能当时没有想到的，会进行一个侦错。 Dan waktu melakukan pencobaan itu tentu akan ada koreksi-koreksi yang waktu dilakukan pemikirannya tidak masuk. Maksudnya waktu eh, melakukan pencobaan itu kan ada kesalahan. Nah, kesalahan itu akan dikoreksi. 通常测试上线到完成，大概就是上线到整个系统完成就是1个月，不可以太久，不然护理师会不想用。 Waktu melakukan pengetesan sampai benar-benar digunakan itu tidak boleh terlalu lama. Misalnya paling panjang kita sih 1 bulan. Karena kalau kelamaan biasanya perawat tidak akan mau menggunakan lagi karena sudah kelamaan. Waktu setelah dikoreksi ya maksudnya. 那再提到病人，刚刚第2个问题提到病人感受的部分，其实病人会觉得护理师的工作是快速又安全的。 Yang menjawab pertanyaan kedua, apa yang dirasakan pasien itu pasien bisa merasakan perawat bisa lebih cepat dan tegap menghadapi masalah mereka. 尤其在生命真相传输的部分，对病人的感受会比较深。 Khususnya dalam mencatat tanda-tanda vital. Pasien benar-benar bisa merasakan itu lebih mendalam. 因为异常值的通知其实可以帮助医疗人员快速的去做一些反应，那这个会直接让病人有感受。 Jadi dengan ada sistem ini bisa ditemukan kesalahan atau hal-hal yang lebih mendetail dan setelah ditemukan masalahnya dapat memberikan respon kepada perawat dan perawat bisa melakukan tindakan secara langsung dan tegap sehingga pasien bisa merasakan oh ini benar-benar diselesaikan solusi masalah mereka. 好，以上就是我对2个问题的回答。 Nah, itu adalah jawaban dari saya. Terima kasih. 好， Oke, Syekh. Ini ada satu pertanyaan di chat Pak David, Pak Dev, sorry, nanti mungkin bisa langsung di. Oke.那我再最后一老师那个个问题，最后一个最后一问题，老师还有一个问题，有2个问题。第一个问题我已经写在那个上面。嗯哼，这项开发是否根据哦医院的需求作业进行调整？哦，所以他提的是机器人相关的，对不对？是跟机器 Pertanyaan 人有。 pertama dari Bu Siti ini apakah tentang robot ya? Ya. Apakah pengembangan ini harus disesuaikan dengan SOP yang ada di rumah sakit atau dalam alat sendiri yang sudah ada aturannya sehingga perawat tidak perlu melakukan observasi langsung ke pasien karena sudah dianggap sesuai. Ini yang dimaksud ini sistem informasikannya ada apa robotnya? Silakan Bu Siti. Apakah kedua? 应 Mungkin 该是 keduanya saja, Pak. 应该 Ya. 讲的是 Keduanya, sistemnya. 是那个系统。系统吗？对对，他说的是系统。系统哦，如果是讲护理资讯系统的话，其实我们都有到备赛，就是有到床边去执行相关的照护啊，并不会没有接触到病人。那他刚刚提的这个问题，应该比较像是机器人，因为我没有进到病室，我是透过镜头观察，他应该是担心说这样我好像没有去直接照顾病人。我对问题的解读是这样，是这样吗？如果是，我先翻译给他。好 Kalau dari pertanyaannya, Dokter Lee merasakan ini pertanyaan kepada robot langsung. Jadi apakah
eh, merasakan kalau setelah adanya robot itu perawat tidak lagi perlu melakukan observasi langsung kepada pasien gitu. Sebenarnya mereka mau katakan mereka tetap ada lakukan observasi kepada pasien, robot hanya menjadi pembantunya, maksudnya membantu meringankan saja. Itu sih.其实阿成，我可以直接回答这个问题啦，就是说嗯我们在临床照护啊，包括刚刚用那个什么生命真相传输啊，其实我都或者是输血，我其实都会走到病人旁边去扫条码嘛，所以那个都一定是有跟病人接触。好，这个是第一个。那刚刚提到那个机器人，如果有一些诊疗是透过这个所谓的机器人视窗啊镜头的，那其实台湾本身的远距医疗法规是有同意这样子的行为，那这个就可以执行。所以就是要看我们运用在什么样的情境下，对，嗨，这样应该可以 ，OK 回答他的问题。嘿 Oke, jadi kembali saya tambahkan juga, ditambahkan tadi, kalau dilihat dari sistem yang digunakannya, setiap pelaksanaan sistemnya itu perawat itu ada di tempat, jadi ada di samping pasien. Waktu saat menyeken barcode ya, barcode pasien, menyeken apa kantong transfusi darah, itu juga ada pasien di sampingnya. Jadi maaf, ada perawat di sampingnya. Jadi perawat tetap ada di samping. Kemudian untuk robot sesuai dengan peraturan Taiwan robot yang digunakan itu boleh jarak jauh. Jadi intinya itu penggunaan robot jarak jauh itu disesuaikan dengan kondisi saat itu, kondisi keadaan medis saat itu. Begitu sih. Bu Siti bisa dimengerti ya? 应该可以哈，这样不知道他有没有有回答。回复？哦，kendala disampaikan ke operator。他说如果有碰到问题的，他又回复了这个上面，如嗯，果有面对问题的话，是不是就是护理师可以在上面反映，给系哦统上面反映？哦，可以啊，我们的资讯系统都有一个就是问题立即回复的那个视窗，所以可以直接在那边做回复，就是可以直接收集问题。对， Ya, tentu saja katanya. Kalau berarti ada kendala bisa disampaikan ke operator robotnya secara langsung. 好，那阿成今天就先到这边。看，如果大家有问题，也是可以写 email 做询问，那我们就是在线上可以再做用 email 给他做回应，这样。 Oke, kalau gitu sampai di sini aja katanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa tulis email pada mereka, nanti akan dibalas di email. Yeah. Okay. Thank you very much, Miss Lee, for the lectures. The information is really interesting, and I think it will improve our knowledge and also experiences on the use of or the implementation of system information in the nursing management. Oke, semuanya kita bisa memberikan applause untuk Miss Lee. Yeah, thank you very much for the lecture today, dan juga Pak Dev untuk sudah menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Miss Lee, dan Dr. Nina Kao juga yang sudah memberikan kesempatan untuk perkuliahan pada hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih dapat kita akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Good morning everyone and have a great day for today. Thank you. Thank Thank you. you. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima Masih kasih. ya. Bye bye.